Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama yang saya hormati pengurusi majlis, pengurusi masjid, barisan jawatan bersama. Seterusnya, hadirin hadirat muslimin muslimat, Bapak Imam, Bapak Guru yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat berhimpun, dapat berbincang dan dapat untuk kita tekuni satu dua masalah, dan insya-Allah kita akan cuba bincang satu persatu pada malam yang mulia ini. Dan mungkin kita cakap pendek saja dalam 10-20 minit, kemudian kita buka soal jawab. Soal jawab ni saya tak naklah tuan-tuan Bandung ceramah pula panjang cerita ni. Jadi kalau boleh hantar surat ataupun kertas, saya akan cuba jawab seringkas mungkin. Kalau saya tak tahu pun tak apa, saya akan jawab kemudian dalam laman web kita ada jawapan-jawapan insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tajuk yang mungkin kita nak tengok pada malam ni adalah isu berkenaan dengan yang biasa kita dengar, baiti jannati, rumahku syurga. Kita ni dalam hidup bercita-cita mahu rumah tangga yang bahagia. Tak ada orang nak rumah tangga dia tak bahagia. Lebih-lebih lagi bila mana dia mula kahwin. Bila dia kahwin, fantasi dia, cita-cita dia menggunung. Tapi bila dah kahwin, bila dah berada dalam alam realiti, keadaannya berubah. Keadaannya mula dia tahu hakikat. Yang ni banyak kelemahan, yang tu banyak kelemahan. Jadi nak jadi rumah tangga bahagia ni bukanlah satu benda yang mudah, tapi penuh dengan cabaran. Hak kata bahagia, kadang-kadang tak bahagia juga. Ini mahalnya rumah tangga bahagia. Melihat kepada suasana yang berlaku mutakhir ini, kita akan dapati terlalu banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh kehidupan. Contohnya baru-baru ni ada siaran menunjukkan kes perceraian. Antara sebabnya amat remeh. Bukan sebab-sebab dasar dan bukan sebab-sebab besar. Sebab-sebab kerana panah barang, kerana kurangnya ilmu, kerana tidak ada komitmen yang baik, kerana isu kecil-kecil sahaja. Termasuklah isu isteri suka makan dalam kereta, suami tak suka. Boleh jadi perkara macam tu lah. Remeh. Dibina rumah tangga, beranak-pinak dah 5-6 orang dah, 3-4 orang dah, tapi kerana kes macam ni, akhirnya runtuh sebuah rumah tangga. Dan ini berlaku, kita tengok. Kalau nak tahu macam mana, kita boleh tengok berapa ramai di kalangan yang berkahwin hatinya tak tenang, rasa gelisah, rasa tak stabil, rasa tak tahu hang bahagia tak, nak kata bahagia tak bahagia juga, nak kata tak juga. Jadi hidup tu dalam keadaan anda tekanan, di bawah stres, dalam keadaan tak tahu. Ni banyak sangat berlaku sekarang. Kita rasa tak tahu macam mana hidup. Hatta kadang-kadang bila kita tengok drama lama, filem lama,
Zaman-zaman contohlah zaman-zaman P. Ramlee. Saya tak kata zaman tu baik sangat, tak pakai yang pun kadang-kadang tak tahu kan. Berkembang dia mandi sungai. Tapi apa yang saya nak gambarkan, kadang-kadang bila tengok dalam suasana kemasyarakatan, kita nampak lebih tenang daripada zaman yang kadang-kadang kita rasa kita dilempar ruahkan dengan sedikit kekayaan dan sedikit kelebihan. Tapi tak tenang, stres memanjang, tak tahu macam mana nak kedudukan kita ini. Dan inilah sehingga kita tak temu punca. Kita terhambat dengan masa, kita terhambat dengan waktu. Kita tak tahu macam mana ya hidup macam ni. Pagi pergi kerja, petang baru balik, petang dalam keadaan tak bermaya. Apa ada kesempatan ke masjid, pergi ke masjid, tak ada, terus dalam keadaan macam tu. Ini fenomena ini bukan seorang berlaku, tapi ramai berlaku. Tak tahu kat mana. Cari punya pari, tak temu cari. Dan inilah yang berlangsungan. Anak-anak pun sama, ibu bapa pun sama, suami pun itu, isteri pun itu. Maka letaklah dalam kehidupan sebuah rumah tangga berpayungkan atap yang sama, bumbung yang sama, tapi tak rasa seronok hidup. Kita tak rasa berbaloi hidup. Kadang-kadang kita rasa terbebak. Kadang-kadang kita tak tahu apa benda yang kita nak daripada ini. Inilah masalah-masalah yang sepatutnya kita cuba tekuni balik. Allah janjikan kepada kita dalam Al-Quranul Karim bagaimana bila perkahwinan ini apabila disebut sebagai perkahwinan ini membawa kepada kelebihan kebaikan, membawa kepada tanda kelebihan dan banyak lagi hal-hal yang cukup baik, tapi kita tak dapat. Hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tahun pertama dan beberapa tahun saja. Lepas tu hidup seperti biasa sahaja. Ini pun kita kena tengok tuan-tuan. Saya nak baca satu ayat Al-Quran yang Karim. Allah sengaja menyebut dengan kalimah wa min ayatihi, daripada tanda-tanda kekuasaannya. Banyak dalam Al-Quran Allah memulakan dengan ayat wa min ayatihi, tanda-tanda kekuasaannya. Apa Allah kata? An khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah ciptakan kamu daripada diri kamu ni berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Tujuannya apa dia? Ada 3 tujuan. Pertama, litaskunu ilaiha, supaya kita tenang, supaya kita bersakinah. Yang kedua, waja'ala bainakum mawaddatan. Allah nak jadikan kita ni kasih sayang, rasa cinta. Allah jadikan yang ketiga warahmatan, adanya rahmat. 3 perkara ni maksud rumah tangga. Kalau tak dapat 3 ni, mesti ada benda yang tak betul. Sakinah tak dapat, ketenangan. Begitu juga mawaddah, kasih sayang tak dapat. Begitu juga rahmah tak ada. Pelik. Berkahwin tapi tak dapat yang susah tuan-tuan. Jadi inilah yang patut kita cuba analisa balik, kenapa benda ni terjadi. Pertama, bila kita telusuri, kebanyakan di kalangan kita berkahwin meletakkan asas utamanya adalah hak. Hak kita telah diajar, hak suami apa dia, hak isteri apa dia. Hak ke atas, hak mesti ditunaikan, hak yang dia dapat. Bila kita berasaskan kepada kehakan, mana masing-masing tengok hak, dia akan jadi jami', dia akan jadi beku, dia tak jadi apa.
Macam mana contoh? Dia cakap dengan isteri kita, saya akan bagi kepada awak sebulan 1,000. Sebab anak seorang bagi. Pandai-pandai lah, macam mana pun 1,000 atas hang. Isteri pun kata okey. Tapi ada masanya isteri belanja lebih pada 1,000. Terpaksa umpamanya macam mana dia nak dapat duit. Dia tak ada duit, dia tak kerja contoh. Kita rasa kita telah beri hak kita 1,000, tapi dia susah. Kadang-kadang yang lain pula, suami nak bagi 1,000 tapi suami tak ada duit. Isteri ada duit, maka isteri menganggap bahawa itu hutang. Suami berilah 600, 700 tapi tak cukup. Maka isteri kira hutang itu sampai setahun. Dia kata defisit yang patut kena bayar adalah RM4,326. Jadi tidur tu dalam keadaan bengkak je. Suami tak seronok, isteri tak seronok, masing-masing kena. Sebenarnya apa yang berlaku bila kita kata hidup ni, dia lebih kepada isar. Apa makna isar? Isar ni maknanya pengorbanan. Suami korban sungguh-sungguh, isteri korban sungguh-sungguh. Bila berlaku korban antara satu sama lain, tidak timbul dah nak ambil kesempatan. Nampak suami berkorban sungguh, tapi isteri tak berkorban tadi. Nampak isteri berkorban sungguh, suami tak berkorban. Tak boleh. Jadi kalau dua-dua berkorban, tak ada masalah langsung. Banyak mana pun berkorban ini tak kira. Ada tak tuan-tuan kita dengar cerita bagaimana suami isteri berada dalam kemelung keuangan yang meruncing, menyebabkan kedua-duanya tak dapat nak handle dan masing-masing salah menyalahkan dan membawa kepada episod akhir perpisahan antara suami isteri. Banyak tuan-tuan boleh pergi tengok kat AKPK macam mana, boleh pergi tengok dalam bab ni, kita akan didedahkan satu persatu hal. Jadi isar pengorbanan ini penting. Bila berlaku pengorbanan, kita akan tengok Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang paling ideal di kalangan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, di kalangan umat wanita. Seorang isteri yang paling ideal, salah satunya namanya Khadijah, isteri Rasulullah. Tuan-tuan baca sikap yang ditunjukkan. Kita tak dengar dalam sebarang episod kehidupan Nabi tak puas hati pada Khadijah. Tak ada. Semuanya dalam apa jua keadaan sekalipun, Khadijah adalah backup yang paling kuat. Macam mana ujian tribulasi yang dihadapi, Khadijah dapat menyelesaikannya, menenangkan hati sang suaminya. Tengok hebat, pengorbanan yang luar biasa. Jadi orang macam ini menyebabkan senang kehidupan. Isu yang kedua ialah, pertama saya kata isar pengorbanan. Isu yang kedua adalah ilmu. Amat penting bagi suami, bagi isteri sentiasa menambahkan ilmu. Ilmu kesuamian, ilmu keistrian, ilmu keibu bapaan, ilmu berkenaan dengan pengurusan. Ada orang karang buku berkenaan dengan At-Tadbir Al-Manzili, fikih tadbir rumah tangga. Macam mana cara susun atur menyebabkan keharmonian berlaku. Jadi ilmu ni penting. Kerana tak ada ilmu, dia akan menjadi orang yang tidak dapat efisien, tak dapat senang, tenang, bahagia, sebab ilmu tak ada. Mungkin statik, mungkin kerana tiru orang, tapi dia tidak ada cara macam mana untuk mereka cipta sebuah kebahagiaan. Ilmu ni penting.
makin berilmu dalam bidang-bidang tertentu, khususnya rumah tangga dan sebagainya, dia akan mengenali sudut-sudut negatif, sudut-sudut positif. Jadi bila ada ilmu, makin banyak ilmu, makin faham, dia akan jadi tenang. Ada seorang perempuan, Allah jadi dia rupa tak comel. Saya ingat saya baca dalam Facebook Arab, Allah jadi rupa dia tak comel. Laki dia boleh tahan comel, handsome. Anaknya ramai, nampak bahagia rumah tangga. Kalau jalan orang tak kena sapa. Laki uduh bini comel biasa, tu apa tengok. Tapi kalau hak laki comel handsome, bini uduh ni payuh orang nak tengok. Ada bukan tak ada. Oh sini comel semua, ni nak cerita orang lain. Jadi wartawan panggil dia, kenapa nampak awak ni bahagia sangat rumah tangga? Ada pakai ilmu-ilmu apa-apa ke? Tak ada ilmu apa-apa ni. Baca-baca apa ke? Tak ada. Nak pick up, nak tackle apa-apa? Tak ada. Kenapa? Kenapa rumah tangga awak ni baik? Nak tahu tips? Dia jawab, tipsnya mudah ya. Buat selamba lain je kata dia. Tengok. Dia pun bagi tahu. Dia kata, kalau suami kita marah, kita diam. Dan kita jangan tarik muka orang kita. Kalau tarik muka lalu lah. Senyap je. Jangan lari, dengar dulu sebab dia marah tak dah habis lagi. Dia marah. Sudah dia marah, baru keluar. Sudah keluar, jangan tak masuk balik. Bila masuk balik, kita tahu suami kita ni suka minuman apa. Jenis teh oreng ke, jenis kopi Cina ke, teh tarik ke, buat. Kemudian angkat kat dia. Kenapa? Kerana orang marah ni, selepas marah dia dahaga. Perempuan ni ajar. Bila marah, high temperature dia, sudah marah dia dahaga. Jadi bila dahaga, kita perlu bagi minum air kat dia. Biasanya suami bila sudah minum air, dia akan tanya, awak marah tak saya tadi? Kita akan jawab, tak marah. Kan pelik. Kalau kita memang lain, tak marah. Dan suami ni akan kata pula, kenapa awak tak marah? Sedangkan saya marah awak. Perempuan ini akan jawab, itu memang salah saya. Saya akan betul. Akhirnya suami itu akan kata, minta maaf tadi. Selesai masalah. Hak hoha tu, hak bermasalah tu, tak ada masalah. Tengok sikap yang hebat yang ditunjukkan oleh seseorang itu. Sebab itu saya katakan, antara penyelesaiannya isap pengorbanan, antara penyelesaiannya adalah ilmu. Bila kita tahu, antara penyelesaian yang ketiga adalah jarang di kalangan kita ada satu titik untuk kesamaan tempat. Biasanya kita akan pergi pasar tani, bagulah. Pergi Jaya Jisko, Tesco, Alamanda, macam-macam lah boleh sebut lah. Tengok. Tapi jarang kita ajak dia pergi belajar agama pagi-pagi.
kita ajak dia pergi belajar malam-malam bersama. Sebenarnya ni kunci kekuatan yang luar biasa. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita dah sibuk, tapi jiwa tu akan gersang dan kosong. Maklumat tak ada. Orang kalau datang masjid, apa orang fikir, tuan-tuan? Nombor satu sekali sembahyang sunat. Masuk masjid sembahyang sunat, tahiyatul masjid sekurang-kurangnya pun. Yang kedua, kalau tengok tabung masjid tu letak juga seriah. Yang ketiga, dia akan bersolat. Secara otomatik dia akan ingat, ni masjid, ni bukan rumah aku, boleh pecah baju, boleh gaya bebas, tak ada. Dia akan sopan, dia akan jaga, dia akan ingat macam-macam. Jadi di situ akan menyebabkan sebuah perasaan yang terbaik akan muncul antara suami, isteri dan anak-anak. Bahkan anak-anak bila dia besar, dia berpangkat besar, dia bekerja, dia berkeluarga, dia akan mengingatkan, menostalgiakan dia dengan ibu bapa dia. Heret dia pergi ke masjid, dia rasa seronok. Bercita-citalah dia untuk bina keluarga dia, pergi masjid juga. Sebab dia rasa puas hati, tuan-tuan. Ini mahal. Tapi kadang-kadang kita terlepas pandang. Cuba tanya, bila kali terakhir kita ajak anak bini kita naik sebuah kereta sama-sama pergi belajar, duduk dalam majlis. Kadang-kadang kita terlupa, tuan-tuan. Rugi keadaan macam ni. Kita tak sedar masa berlalu begitu panas. Maka hiduplah kita dalam keadaan gersang. Tak ada apa. Tak ada apa. Tapi kalau belajar ni, ialah kita nak nasihat kat bini kita pun masalah juga. Bini kita nak nasihat kat kita lagi masalah. Jadi apa yang keadaan macam tu, bila Tok Guru mari ngajar, dengar, kita pun dengar. Betul kau penegak tak pada aku, tapi ialah aku. Boleh baikilah. Isteri pun sama. Jadi akhirnya kedua-duanya baik. Ini penting. Pergi macam tu. Budayakan pergi ke masjid, ke surau, belajar ilmu. Ilmu dunia boleh kita belajar, tapi ilmu akhirat ni dia lain sikit-sikit. Kena buat. Itu yang ketiga. Saya ulang, yang pertama saya kata isar. Yang kedua masalah ilmu kehidupan. Yang ketiga masalah membuat satu acara bersama, khususnya dalam pergi ke masjid, belajar, dia akan membawa kesenangan. Kita boleh ajak anak kita pergi KFC makan, McD, contohlah. Saya tak faham nak bahas apa-apa ni. Nak cerita ni, kita boleh pergi makan kedai, makan ni. Dia makan ni untuk keperluan tubuh badan. Tetapi jiwa tak ada. Hati tak ada. Kita kena masuk elemen hati. Maka pada masa itu insya-Allah. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya rasa sekadar itulah ceramah saya pada hari ini. Kalau ada soalan tak? Tak ada soalan tak? Ada soalan? Suka ceramah sini sebab orang alim ramai, jadi tak payah tanya banyak. Lepas tahu semua dah. Tak ada. Okey. Kalau boleh tulis cepat sikit. Saya cakap ni tak berapa nak jelas, saya telinga tak berapa dengar baik. Siapa dia boleh tulis? Saya ceritakan sementara ni beberapa suri teladan untuk kita ambil manfaat. Banyak kisah yang saya sebut dalam buku Rumahku Syurgaku, Baiti Jannati. Nak cerita-cerita hak sebenar, hak yang hebat-hebat. Cerita pertama, ada seorang wanita salihah.
sudah berusia 50 tahun dalam keadaan bisu. Umur 50 tahun, nikah dengan tok lelaki dia macam bisu, tetapi sentiasa berpuasa dan mendirikan solat malam. Ni bukan zaman ni lah, zaman dulu lah. Pada satu malam, wanita ni bangkit solat dengan suara yang didengar. Dan dia sembahyang, dia berdoa, dengar. Kemudian terjaga suaminya merasakan keheranan dan gembira kerana mendengar suara isterinya. Selepas itu beliau mendengar isterinya mengucap 2 kalimah syahadah, seterusnya berdoa dan meninggal dunia di atas sejadah. Ceritanya mudah. Seorang wanita ni dia menikah dengan seorang lelaki. Dia tak cakap, dia senyum je tak lelaki dia. Buat air, makan, sedia makan. Dia senyum je dengan tak lelaki dia. Menyangkakan lelaki dia ni, suami dia ni, bahawa isterinya bisu. Hidup tu beranak sampai umur 50 tahun. Tiba-tiba dia puas sembahyang malam, puasa je isteri dia ni. Sampailah kepada satu hari, satu malam, suami ni entah macam mana terjaga dengar suami isteri dia sedang berdoa munajat. Allah suka suami isteri dia boleh bercakap. Pergi dekat isteri dia, tengok isteri dia telah mati di atas sejadah. Hebat orang zaman dulu. Seorang isteri bermusafir daripada Mesir dengan suaminya melalui kapal laut. Ini cerita baru sikit. Tiba-tiba kapal tu nak karam. Bila kapal tu nak karam, isteri yang duduk di dek bersama suami ni disuruh naik atas. Dia tetap pakai pakaian tutup aurat. Suami kata, "Hei isteriku, kenapa macam ni?" Biarlah dia dalam keadaan sempurna. Dia cakap dengan isteri suami dia, "Awak reda tak kat saya?" Maka kata dia, "Reda." Kata dia, "Kalau reda, saya pun reda." Akhirnya dia mati lemas. Dalam situasi panik pun dia tetap menutup aurat, dia menjaga maruah. Itulah kisah mauqif ummah, sejarah orang-orang saleh zaman dulu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Sahabat kita tanya, mohon penjelasan berkaitan sifat 20 dan tauhid 3 serangka. Wallahu a'lam. Hamba tak tahu sangat benda ni. Payah hamba nak jawab. Jadi yang ini ni bagi saya tak payahlah kita masuk konflik. Belajar semua. Jadi kalau kita konflik ni nampak tak selesai. Banyak benda dah kita tak selesai, tambah pula tak selesai, jadi tak selesai semua. Jadi belajar nombor 1 sekali sifat 20. Kami telah karyakan buku banyak berkenaan dengan hal ini. Antaranya buku berkaitan dengan Aqidatul Awam. Kita buat pengajaran panjang lebar dalam isu ini. Jadi bagi saya kurang berminat masuk kata-mengata letih. Kita ni banyak lagi kerja Islam, banyak lagi benda yang nak buat. Yang penting tuan-tuan pastikan bila tuan-tuan nak mati, kalimah akhir tuan-tuan la ilaha illallah. Itu saja. Akhir sekali kalimah akhir tuan-tuan kena doa kat Tuhan, mati kalimah la ilaha illallah. InsyaAllah syurga tuan-tuan. Kerana Nabi kata man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, syurgalah tempatnya. Senang hati kita tuan-tuan. Kami telah jelaskan dalam buku baru kami. Mana buku baru tak ada. Ghayatul Murtaja Syarhu Safinatun Najah, cara panjang lebar dalam isu ini. Yang kedua, bagaimanakah cara kita berkongsi ilmu agama bersama suami, tetapi si suami suka menerima teguran si isteri. Kita tahu, kita hidup ni 10-20 tahun dah. Apa suami kita? Boleh jadi dia minat seorang ustaz tu.
Jadi kita beli CD ustaz tu berkenaan dengan tu, selesai masalah. Buku berkenaan dengan tu, selesai masalah. Sebab di situ lebih mudah untuk kita ikuti. Keduanya, kita ajak mari belajar sama di masjid, terutamanya dengan tajuk-tajuk, maka pada masa itu hati kita akan jadi tenang, dia pun tenang, sama-sama tak rasa hati antara satu sama lain. Yang kedua, si isteri mengajak si suami solat, tetapi suami marah dan berkata solat kena ikhlas, jangan paksa. Si isteri mengeluh kerana rumah tangga makin tegar. Apakah nasihat ustaz? Dalam masalah ni kita mesti kena faham kenapa suami tak mahu solat. Maka memang suami itu jahil lah. Kita mesti buktikan solat ni banyak kelebihan di sisi Tuhan. Maka kita sembahyang, kita ajak anak kita sembahyang, kita ajak keluarga kita sembahyang, dan kita tunjukkan dan kita pamerkan, akhirnya dia akan sembahyang. Saya boleh kisahkan tapi masa tak sempat, bagaimana seorang anak yang soleh membetul bapaknya sembahyang. Bapak tak mahu, tapi anak tu buat layanan baik kepada bapak, tapi pamerkan sembahyang dan ajak sembahyang, akhirnya dia madu Allah. Dia sendiri menangis dan dia sendiri pun akhirnya sembahyang. Baik, soalan seterusnya, tolong jelaskan iddah isteri kematian suami. Apa yang tak boleh dilakukan isteri dalam tempoh iddah? Iddah kematian suami 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Apa yang tak boleh ialah bersolek, keluar rumah tanpa urusan yang munasabah yang perlu, dalam keadaan tidak menjaga batas tata susila. Orang nak pinang dia tak boleh terima lagi sebagaimana dalam iddah. Dia hendaklah menjaga akhlaknya. Dia banyak duduk di rumah kerana Allah menyatakan waqarna fi buyutikum, dan hendaklah wanita itu duduk di rumah. Bagaimana nak melembutkan hati anak-anak supaya mendengar nasihat ibu bapa, tidak melawan, sebaliknya sesama adik-beradik. Yang pertama sekali, kita kena siram mereka dengan iman, dengan zikrullah, dengan nasihat yang baik. Nasihat ini tuan-tuan, kita kena ada fiqh nasihat, fiqh nasihat. Kita ada dengar orang nasihat, tapi kita rasa bingit dengar kita. Tapi ada orang tu bila nasihat juga nak dengar kalam dia. Kenapa? Sebab dia punya asali usul nasihat itu berbeza antara satu sama lain. Jadi kalau boleh macam tu, jawab dia, keadaannya amat berbeza, tuan-tuan. Jadi untuk itu saat yang sama tarbiyah anak sejak kecil lagi. Jangan masa tua bangka dah baru nak nasihat, payah masa kecil lagi. Sebab itu saya kata ajak anak ke masjid. Tuan-tuan, satu langkah menuju ke masjid jauh lebih baik daripada 1000 langkah ke tempat-tempat lain. Kita bawa dia melangkah ke masjid, kerana di situlah dia akan mengenal Tuhan, mengenal erti Islam dan kehidupan sebenar. Dapat tengok macam tu, kesannya juga besar. Penting tuan-tuan. Datuk, perlu atau tidak dalam rumah tangga ibu bapa mertua campur tangan menegur anak menantu pada suatu perkara yang pada pendapat suaminya sendiri sesuatu perkara yang dilakukan di sini tidak menyalahi syariat? Dalam masalah ni, cara tegur tu kena ada. Seelok-eloknya kalau masalah khilafiyah tak payah tegur. Tapi kalau masalah memang salah betul, itu kena tegur lah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahlah keluarga kamu solat. Bila keluarga ni umum lah. Allah menyebut qu anfusakum wa ahlikum nar. Katakanlah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Jadi kita kena tegur mereka, tapi dengan cara yang terbaik. Boleh panggil tuan-tuan. Saya titipkan nasihat ni macam mana mertua tegur suami, anak, menantu semua sekali dalam buku ni. Ada sebahagian kita tengok bila dia nak kahwin, macam dikatakan Sa'id ibn al-Musayyib
macam mana dia menegur anak murid dia. Begitulah sahabat-sahabat yang lain. Mana yang lebih utama bagi suami, solat berjemaah di masjid atau solat berjemaah bersama keluarga? Yang paling afdalnya solat berjemaah di masjid dan ajak keluarga dia pergi masjid. Itu hak paling afdal. Bukan di rumah. Rumah ni boleh, tapi bukan bersifat sentiasa. Sekali-sekala dah balik lewat benar uzur dah berapa kagah ni semayang lima lah. Tapi afdalnya suami bawa isteri, dah kalau dia ada tu. Tapi kalau isteri seorang tak payahlah, dia di rumah dia afdal. Tapi kalau dengan suami dia tak apa. Itu. Sementara ada lagi pemberat yang lain, seperti mari nak belajar, mari nak dengar, maka itu jauh lebih baik. Berapakah pahala bagi suami berjemaah di masjid jika dibandingkan berjemaah di rumah? Berjemaah di masjid sudah pasti banyak. Sebab Nabi sendiri suruh sahabat dia semayang berjemaah di masjid. Nabi kata apa? Kalau aku boleh suruh entah orang pergi cari kayu api, bakar rumah orang tak pergi semayang di masjid. Mana nak ceritanya? Bersungguh suruh Nabi. Sepatutnya macam itu. Sebab pergi masjid ni lain bagi suami. Dia menjadi contoh yang terbaik. Sebelum saya sampai sini, saya baca satu kisah di sini mencabar kita. Ada seorang namanya Abdullah Al-Asiri daripada Saudi. Usianya hampir 78 tahun atau 77 tahun. Tapi dia lebih daripada 60 tahun lebih, 65 tahun lebih pergi semayang di masjid sentiasa. Heran apa? Syekh orang lain semayang kat di masjid. Heran. Sebab dia ni pergi masjid merakuk. Dia paralyzed. Bawah kaki dia tu tak boleh. Nak pergi sejid mengakuk. Mengakuk. Faham mana mengakuk? Kita jauh sikit tak pergi masjid. Nak masalah kita ni. Okey. Soalan akhir. Adakah amalan surah-surah dalam Al-Quran untuk menjaga kesejahteraan keluarga? Saya lihat yang penting kefahaman, tuan-tuan. Bukan kita ambil ayat ni untuk ni, ayat ni untuk ni, ayat ni. Dia bukan macam tu. Quran ni Allah kata apa? Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pemberi petunjuk. Bukan beramal, ayat ni jadi gini, ayat ni jadi. Dia bukan gitu, tuan-tuan. Al-Quran ini dia petunjuk kepada alam. Petunjuk kepada orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Sifatnya lain. Dia bukan macam kita kata baca bab ni mu jadi kuat, mu jadi orang sayang, mu jadi itu sejuzuk yang amat kecil jika sekiranya ada nas yang sahih. Kalau tak ada, tak macam tu, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya memang jarang mari, tapi kebetulan sebenarnya saya ni daripada pagi sampai petang sampai malam banyak sangat saya ceramah. Saya begitu penat sebenarnya. Itu saya tak mampu lama. Daripada tadi dah pak acara dah malam ni Gimari sengih dengan orang lagi. Jadi letih yang amat sangat. Saya mohon maaf lah sebenarnya. Dan esok pula jadual tu jujur sampai malam sampai terperok. Bukan nak mengadu, tapi nak rayak letih. Itu je. Mengadu tak mengadu. Jadi tu insyaAllah 2-3 bulan sekali saya mari. Saya janjilah insyaAllah 2-3 bulan sekali kita mari. Tapi tuan-tuan, macam saya katalah, walaupun saya tak mari ataupun saya ceramah sikit, saya banyak buat buku. Jadi mudah tuan-tuan baca. Kerjanya baca buku tip hafazan Quran. Macam mana orang bila menghafal Quran, anak-anak, keluarga, dia ibu bapa memainkan boleh hafal Quran. Buku soal jawab Q&A, kita jawab macam-macam soalan, bab solat, bab apa-apa semua sekali. Dan buku terbaru kita Idah yang saya siapkan di Mekah baru-baru ni, bab haji paling lengkap, yang dikaryakan oleh Imam Nawawi, yang menjadi buku rujukan utama tabung haji, teks utama untuk ustaz-ustaz mereka. Jadi sekadar itulah yang dapat saya sampaikan. Moga-moga perbincangan kita memberi manfaat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid-din wa tawil. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha
وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.